hari ini juga saya lihat melalui kiriman daripada Malaysian Gazette, saya terperanjat. Agak memeranjatkan saya, akhirnya di saat perbicaraan berjalan, di saat UMNO sedang berusaha untuk memperbaiki kedudukan dalam pesada politik, tiba-tiba orang yang begitu lantang mempertahankan Perikatan Nasional, iaitu Cikgu Bat. Hari ini Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, diminta bertanggungjawab atas kegagalan Perikatan Nasional menawan Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri 12 Ogos lalu. Akhirnya dia bercakap. Saudara, Pengurusi Mufakat Nasional Negeri Sembilan, Badrul Hisham Syahrin, berkata, ia berikutan keputusan Tan Sri Muhyiddin melantik Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebagai Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Jadi katanya tindakan itu telah menyebabkan status Negeri Sembilan bertukar daripada negeri yang boleh dimenangi oleh Perikatan Nasional kepada negeri mudah kalah. Senarai calon beberapa orang, usia 70 tahun ke atas, calon tak sedia bertanding, tiadanya jentera, tanpa persediaan kewangan, adalah sesuatu yang pelik katanya dan seolah sengaja untuk dikalahkan. Demikian menurut antaranya dalam halaman media sosial. Jadi keputusan tersebut akhirnya Cikgu Bat memberitahu demi untuk menyelamatkan parti tersebut, Tan Sri Muhyiddin harus bertanggungjawab dan meletak jawatan sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu. Itu keadaan yang bagaimana saya katakan sekarang ni, mereka sudah bermula berantakan. Malahan beliau juga mempersoalkan tindakan Bersatu Kedah yang menamakan hanya 3 ahli Dewan Undangan Negeri dari parti berkenaan untuk mengisi jawatan Exco Kerajaan Negeri. Selain seorang lagi untuk jawatan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri. Katanya perkara itu didedahkan melalui surat daripada Badan Perhubungan Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno. Jadi katanya kenapa boleh berlaku? Sedangkan keputusannya berbeza dengan keputusan Bersatu. Katanya Bersatu minta lebih daripada 3 kursi. So, jadi keadaan sekarang ni mereka sedang berantakan sama sendiri. Ya, saudara, kita sama-sama kita tengok, dengarlah apa yang akan berlaku. Kemungkinan bakal berlaku perpecahan lebih parah lagi. Terutama di Kedah. Sehari sebelum pelantikan itu memang kita dah dengar Bersatu tidak senang hati apabila Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Sri Sanusi menyatakan 3 ahli Exco daripada Bersatu. Nak lebih, saudara? Bagi saya satu sajalah. Jawatan tidak penting. Yang penting khidmat anda sebagai wakil rakyat. Okey, saudara? Ini satu hal lagi, saudara. Akhirnya Mufti pun mula bercakap apabila berhubung dengan tentang amalan politik yang meletakkan agama itu sebagai landasan ataupun menonggang agama, saudara. Katanya parti Islam adalah rekaan manusia dan bukan bersifat suci atau sakral, sekaligus tidak mengikat seorang Muslim. Atas keadaan itu, Mufti Pulau Pinang, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Makno, dia berkata tidak berdosa atau tidak menjadi kafir mana-mana orang Islam yang tidak menyokong parti Islam ataupun mengundi parti-parti lain. Wan Salim berkata sikap taksub kerap mendorong seseorang dalam menyamakan antara rekaan manusia dengan ciptaan Allah. Mana-mana individu atau kumpulan boleh mendakwa memperjuangkan Islam, tapi dakwaan itu mestilah dibuktikan dengan jelas dalam realiti kehidupan. Perlu diingatkan, Islam tidak akan tegak dengan slogan semata-mata, tapi ia ditegakkan dengan amalan dalam kehidupan rakyat sejahtera dan berkebajikan di samping pentadbiran negara yang baik, bersih dan cekap. Islam boleh ditegakkan secara bijaksana tanpa mencanangkannya kepada umum, seperti melaksanakan keadilan sosial, meratakan kebajikan, membasmi kemiskinan, membenteras rasuah dan maksiat dan sebagainya. Itu kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang. Bukan saya bercakap, saudara. Itu kenyataan Mufti sendiri. Jadi dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia, katanya, mencanangkan perjuangan bagi menegakkan Islam mungkin kurang bijaksana. Apa yang penting ialah umat Islam mempraktikkan ajaran Islam dalam diri masing-masing. Maka secara otomatis Islam akan tertegak dalam negara ini. Perlu dibezakan antara Islam dan parti Islam yang mana Islam adalah satu misi suci bersumberkan wahyu ilahi. Saudara, itu yang perlu kita hayati, saudara. Setiap Muslim wajib terikat dengan agamanya
sama ada di sudut akidah maupun amalan, dengan mematuhi segala hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Parti Islam hanya ciptaan manusia sebagai wadah memperjuangkan Islam atau melaksanakan segala ajaran menerusi pentadbiran negara. Itu kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang, orang yang berautoriti, yang bercakap soal apabila orang mengatakan tak undi parti ini kafir, undi parti ini masuk syurga, bila Mufti pun sudah bersuara. Artinya para cendekiawan pada ilmu Islam, ilmuwan Islam sudah pun mula bersuara. Saya dapat juga culipan bekas pimpinan daripada parti PAS juga, mereka mempersoalkan isu yang timbul sepanjang musim pilihan raya di 6 buah negeri yang baru lalu, saudara. Persoalan kita, saudara, minta maaf, saudara, minum sekejap, dah kering tegak. Hari ini Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina pula menimbulkan sesuatu yang agak kontroversi apabila beliau menyatakan apakah UMNO akan bertanding di masa akan datang dengan menggunakan logo parti UMNO, tidak Barisan Nasional. Ini sebab beliau ada menyantuni pandangan orang ramai. Tapi bagaimanapun katanya bahawa parti Barisan Nasional ini telah pun disepakati sejak sekian lama. Beliau selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang, katanya memang mudah untuk mendesak pengurusi Perikatan Nasional, pengurusi Barisan Nasional dan Sri Ahmad Zahid Hamidi mengundur selepas UMNO mengalami kekalahan pada pilihan raya. Tapi pada waktu yang sama, Barisan Nasional adalah satu institusi, saudara. Jadi kata sekarang ni beliau menyanggah, dia katanya kenapa segala-galanya diletakkan di bawah pengurusi, walhal bukan pengurusi yang bertanding pada PRN lalu. Paling penting sebenarnya dalam mana-mana pilihan raya, formula kemenangan diambil kira tentang faktor calon, pengundi serta cabaran. Jadi apa yang perlu kita ubah bukan presiden, tapi cara bagaimana kita bekerja dan menggerakkan kempen kita. Itu kata Dr. Azalina. Beliau mengatakan antara cabaran utama yang UMNO dan Barisan Nasional masih ketinggalan adalah tentang peperangan saraf di platform digital, media sosial. Ini diperakui, saudara. Kempen sebenarnya adalah di platform digital. BN sendiri perlu faham dan akur bahawa kita menghadapi defisit pengetahuan dan penguasaan platform digital pada ketika pihak lawan berbelanja tanpa had menggunakan platform itu bagi mempengaruhi pengundi. Kita tidak ada peraturan maupun undang-undang yang boleh menyekat propaganda tanpa had pihak lawan menggunakan dana yang begitu banyak di platform digital. Ini satu hal lagi yang perlu dilihat, saudara. Wang dilaburkan begitu besar melalui platform media sosial. Ini yang dipertikaikan. Jadi saya rasa mungkin Datuk Azalina boleh menggubah satu undang-undang. Saudara, terpulanglah. Jadi bukan isunya nak bertanding gunakan bendera UMNO, menggunakan logo UMNO, bukan isu. Isunya sekarang, warga UMNO, warga Barisan Nasional mesti mempertingkatkan penguasaan di media sosial. Takkan harapkan saya dengan Lokman Adam saya bercakap. Takkan tiap-tiap malam saudara Syam Jalil saja. Bagaimana yang lain? Perangkat bahagian, perangkat cawangan, perangkat negeri mesti mempertingkatkan penerangan dan penjelasan. Letihlah juga saudara. Saya dah 4 tahun dah tiap-tiap malam cuba memberi penjelasan. Itu pun teruk juga kena balun. Dan ini saya buat secara sukarela, saudara. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen paling penting, iaitu pilihan raya Pulai dan Simpang Renggam. Hari ini, tanggal kita hari ini berapa bulan, saudara? Hari ini 22 bulan, iaitu 4 hari lagi. 4 hari lagi, penamaan calon akan diadakan bagi Parlimen Pulai dan Simpang Renggam. Saudara, menurut naib Presiden Amanah, kerana Parti Amanah telah pun diamanahkan calonnya untuk bertanding di pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Simpang Jeram, saudara. Jadi kata Datuk Azli selaku naib Presiden Amanah, dia kata Simpang Jeram merupakan tapak penubuhan parti berkenaan yang perlu dipertahankan. Dan beliau yakin bahawa pengundi-pengundi di kedua-dua kawasan itu telah pun memahami tentang arah dan arus perjuangan Parti Amanah, hasil daripada perjuangan yang diperlihatkan oleh Allahyarham
Datuk Sri Salahuddin Ayub yang melaksanakan tugas sebaik mungkin, katanya. Beliau menegaskan pencalonan golongan profesional seperti Insinyur Nazri Abdul Rahman dalam usia 56 tahun diyakini dapat meneruskan legasi perjuangan Datuk Seri Salahuddin. Di samping kemampuan jentera parti yang terbukti mampu mempertahankan DUN itu ketika pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac 2022. Jangan lupa saya, dalam pilihan raya 2022 tu, Johor diserang begitu hebat oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi untuk kerusi di Simpang Renggam, Dewan Undangan Negeri, Simpang Jeram ini begitu hebat dipertahankan. Pilihan raya 12 Mac 2022. Jadi Allahyarham telah pun memberi khidmat yang terbaik. Dan kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, amanah tentunya waktu pilihan raya dulu tidak dapat mempertahankan kerusi Simpang Jeram. Tapi terbukti warga Simpang Jeram begitu percaya pada calon yang diturunkan oleh Parti Amanah.